Asal member, aku tak suka asal member dia tu ketua. Tak kena langsung. Kadang-kadang Kita tak handsome je tau. Kita tapi tak bodoh tau. Betul. Bukan Siut. kita tak bodoh. Kita ada bodoh kita tapi Tak tunjuk kat orang. Hai guys, Cak Hafiz here. Sebelum kita sambung podcast ni, kita orang nak ucapkan terima kasih kepada Kaki Movie, The Wayangster, Hadi Movie Review dan juga atas nama Halil Studio sebab sudi promote channel kita orang yang kecil ni. Sikit sebanyak korang dah bagi kami semangat untuk buat konten yang lebih baik in future, insyaAllah. Korang boleh check link depan ni dekat ruang description kat bawah ni lah. Dan jangan lupa jugalah subscribe channel kita orang The Crazy Crew dan follow page Facebook kami. Peace. Alright guys, bersama kita lagi dalam The Crazy Crew. Kali ni kita dalam The Sembang Random. Kita dalam Sembang Random untuk kita membincangkan salah satu topik lagi. Mana yang korang prefer? Menonton filem trilogi versus cerita bersiri bermusim. Contohnya macam, aku bagi contoh lah supaya yang tengok ni faham. Avengers ataupun Avengers yang movie ataupun cerita Game of Thrones. Antara dua tu, mana yang korang prefer? kena kat bawah lah dulu. Kriteria dia kena movie yang ada trilogi lah. Kalau single movie tak valid lah. Okay, bagi aku kalau nak versus ni dia ada pro and con. Benda ni ada yang mana yang kau prefer? Tu je. Bagi aku drama bersiri. Sebab? Senang. Sebab dia punya assignment, orang kata excited kau nak tahu, nak figure out tu setiap minggu, week after week tu makin macam aku nak tahu next week dia jadi apa. Next week jadi apa. Tapi kalau dalam movie dia akan cerita the whole thing tau benda tu. Okay. So assignment ni graph tu dia akan lepas tu bila kau dah tahu ending dia tu. Faham tak? Dynamic graph dia macam mana. Kalau yang drama series ni tak kisahlah orang putih ke Melayu ke, every week kau ada benda nak talk about. Okay. Every week. Okay, minggu ni okay. Hero dia buat macam ni, bla 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 bla. Kau rasa minggu depan nanti macam mana? Okay. Buat benda tu. Minggu depan agak-agak dia counter macam mana. Okay. Kalau movie kita akan tahu, okay, watak dia ada satu. Dia development karakter tu hanya dalam movie saja. Okay. Untuk second movie, trilogy, kalau kata trilogy second movie tu dia akan jadi macam graf dia akan turun. Kebanyakan lah movie trilogy dia sangat-sangat turun. Oh, ini betul lah. Sebab kebanyakan trilogi filem macam tu tau. Itu dia macam ada body tau. Kalau first filem bagus, kerana dua dia akan try so hard. Sebab apa? Dia nak keep maintaining the legacy. Macam Star Wars. Dia nak maintaining dia punya legacy dia yang epic. Epic yang kata setiap entrance, setiap movie yang dia keluar tu sangat-sangat epic. Kata dia nak stable lah, jaga nama Star Wars. So juga jadi benda je macam bila kau try so hard dia akan jadi tak shock. Macam dia tak pure tau dia punya flow cerita dia, feel cerita dia lah. Flow cerita dia tak flow tak cantik, tak sedap. Yes, kau walaupun kau guna pelakon otai macam mana pun, tapi kalau dah perjalanan cerita dia dengan proses skrip dia ke laut, tu dah kau akan dapat macam kau dapat payment tapi kau terpaksa berlakon. Back Kingdom lah. Back Kingdom Sebab dia tak ada sequel cerita tu kan. Kalau ada sequel mau menyumpah kau lah. Tapi tiba-tiba sequel dia jadi terbaik. Ada sequel ke? Tak juga. Tak juga. Dia macam 300. Dengan 300 Rise of Spartan. Kan? Ada dua kan? Ada dua. Tapi tu sequel ke? Tapi dengar, dia patut buat 3, tapi 3 tak dibatalkan. Sebab apa? Nombor 2 tu adalah flop. Dia sangat-sangat jatuh. Sebab 300 untuk first dia sangat-sangat epic. Dia main dia punya teknologi dia apa semua, angle, kamera. Bila dia masuk orang terdedah expose dengan teknik yang belum lagi diguna 300. Dah orang kata 300 adalah filem yang sangat-sangat best.
Yang nombor Kau 1 tengok lah. ulang kali banyak kali. Original. Tak, kau ulang banyak kali pun kau tetap akan tengok juga benda tu sebab dia punya CGI, dia punya motion dia punya angle kamera dia sangat cantik. But bila dia masuk 300 Rise of Spartan, dia adalah kata sambungan. Kan ada seorang kat 300 tu ada seorang terlepas. Yang Leonidas lepaskan. Dia punya askar seorang. Yang balik ke Spartan tu. So dia balik, Queen dia tu yang nombor 2 300 Rise of Spartan tu, Queen datang attack Xerxes. Xerxes ke nama dia? Xerxes, lagi pasti tu. Dia bawa Queen tu bawa army yang sangat banyak untuk balas dendam untuk suami dia. So, bila dia apa kata recycle balik teknologi tu yang digunakan kat 300 tu, dia guna tu repeat dekat 300 yang 92 ni lah. Jadi macam redundant lah, macam bosan. Orang akan predict, lepas dia baling spear ni, mesti akan slow motion. Ada orang boleh predict benda tu. So macam dia kind of flop lah benda tu. Jadi macam tak best. So patutnya ni satu je, single tu je. Dia jangan keluar lagi dah teknologi. Kesambungan ke apa, dia jangan keluar. Bila kalau kau dah keluar, dia akan tak, dia flop dari segi jalan cerita ke ataupun punca dia sebab teknik apa? Dia. Okey, jalan cerita dia bagus. Jalan cerita dia bagus. Tapi bila dia recycle balik teknik-teknik angle, slow motion, technical dia, CGI dia apa semua, dia guna one frame macam 98% dia guna technical yang dekat 300 ni yang orang dah tengok, orang akan bosan. Yalah. Orang akan sangat-sangat bosan. Orang boleh predict dah dia punya macam ni. Lepas tu feel dia dah tak sama macam mula first time tengok kan. Dia feel macam feel ni aku dah rasa dah kat 300 dulu. Kan? Right. Kenapa dia ulang balik? Aku expect more. Kan? Aku expect more. Mesti dia akan bagi. Sebab bagi aku lah, 300 adalah filem yang sangat masterpiece bagi aku. Bagi aku lah. Dia bayangkan dia bawa 300 people pergi serang beribu-ribu punya askar dengan dia guna bijak pandai apa kebijaksanaan dia, and then dari segi technical kamera angle dia, CGI dia apa semua sangat best kalau layan. Sangat best. Berbanding drama siri, aku back pada drama siri lah. Drama siri tak kisahlah WandaVision. Sekarang ni tengah trend WandaVision. WandaVision kenapa dia Orang ramai kata aku tak tengok habis lagi WandaVision ni. Ramai yang kata 3 episod pertama tu dia sangat-sangat bosan. Sebab dia ambil sikit sini vibe 80 punya zaman 80-an. Kalau kau perasan, kalau kau tengok ada macam vibe Bewitch apa lagi? Macam-macam lah ada dia ambil sikit. So bila masuk episod 4, 5, 6 tu dia dah masuk ke real punya world. Maksudnya kenapa Wanda jadi macam ni? Kenapa macam ni? So dia punya development dia tu, dia punya excitement kau nak tahu, minggu depan jadi apa? Lagi banyak tau. Lagi excitement ni lagi banyak. Sebab kalau nak dibandingkan trilogy movie, kau kena ada gap masa. Contoh Avenger 1. Ada gap lagi Avenger 2. Kau dah lupa tau Avenger 1 ni. So kau fokus kat Avenger 2 ni. Pasal kebanyakan orang yang minat movie yang trilogy ni, dia orang sebelum nak tengok yang nombor 2 atau nombor 3, dia akan tengok yang previous one dulu untuk ingatkan diri dia bahawa macam mana yang nombor 1 ni berlaku. Nak orang kata revisit balik movie tu. Kalau katalah Iron Man 2 keluar. So seminggu sebelum Iron Man 2 keluar, ramai revisit Iron Man 1. Macam mana dia jalan cerita. Sebab orang dah lupa. Gap dia tu. Gap orang kata memori pasal movie ni, trilogy ni. So dia ada gap. So buatkan setengah orang akan patah balik. Maksudnya dia kena tempo yang lama jugalah kot. Untuk kalau drama siri ni walaupun dia nampak macam tak epic sangat macam movie orang kata, tapi dia buat kau tertanya-tanya tau. Dia keep fresh dalam otak kau. What Wanda is going to do next ke, ataupun SpongeBob. SpongeBob lepas ni dia masak apa? Minggu depan dia akan tunjuk sket apa.
sikit apa. Kata kalau cerita apa, cerita usul sontorian. Okey, minggu depan dia cerita pasal apa pula? Pasal apa, aktiviti budak-budak kampung macam mana. So kita looking forward tau. Drama siri ni kita looking forward. Kalau yang kita minat tu benda, kita akan maraton. Kalau tengok The Boys, kau tengok The Boys tak? The Boys, jap. Okay, yang dekat Amazon dekat Amazon HBO. Yang hero tapi kau tengok bad side of the hero. Dia kisah, orang puja hero ni, tapi depan orang dia baik, tapi dia belakang dia ada kisah gelap dia. Setiap hero yang ada tu kisah gelap dia ada. Tapi The Boys itu sangat-sangat best. Tapi sebab tu sekarang, sebab salah satu aku nak buat perbandingan ni, sebab sekarang series dah tak sama macam dulu. Dulu series dia lebih macam drama, sekarang series even cerita superhero pun dia sama level kualiti dia dengan filem. Aku tak nak cakap yang pasal yang CW punya superhero macam The Flash tu kan macam buruk sikit kan. Yang biasa kita tengok macam daripada Marvel ni lah, nampak dia ada kualiti tau. Sebab first jalan cerita dia dan juga dia punya efek dia pun dah lebih kurang macam filem. So itu yang aku terfikir, kadang-kadang series ni lebih bagus daripada filem trilogi. Itu yang aku fikir. Bagi aku series sangat-sangat macam Game of Thrones. Kau bayangkan ada berapa movie? Ada berapa dia punya series? Berapa season tau? Berapa season? 8. Lah, walaupun season 8 tu agak mengecewakan sebab dia rushing. Tapi still dia punya development karakter dengan dia punya penyelesaian ceritaan dia shock. Dia naik. Cuma season 8 tu kecewa lah bagi aku, sangat kecewa lah sebab nak percepatkan habis. Lepas tu lagi apa? Ni series Big Bang. Ada berapa season ni 12 kan? Tak silap aku. Ada Big Bang tu? K-pop? Tengok ada. K-pop? Tak. Ni The Big Bang Theory. Aku macam nak tengok je tu, tapi macam yang kata best kan cerita tu kan? Dia sangat best, tapi dia more fokus kepada Sheldon ni dia nerd joke lah. Dia nerd punya joke kan. Dia nerd atheist ke apa tak tahu sebut macam mana, atheist tu macam mana. Dia seorang Tuhan dia. Dia tak percaya level Tuhan dia hanya percaya pada sains. Tapi dalam dia buat cerita dia dalam jokes, dalam bentuk komedi. Sebenarnya nak terapkan atheist punya pemahaman. Satu lagi buat movie ni dia meletup satu lagi sebab dia pegang komik tu lah. Komik tu kan buatkan cerita tu jadi salah satu meletup tu. Kadang ada yang dia debat pasal Superman dalam tu, so aku try excited jugalah. Tak pun kau tengok contoh Blade. Banyak trilogi dia Blade. Terminator. Betul. Blade yang Blade mana? Blade yang vampire tu. Necro tu. Wesley Snipes ke nama yang Wesley Snipes. Kan? Tengok dia punya 1, 2, 3, 4 macam mana. Ada yang flop, ada yang naik, ada yang... Kau rasa macam mana pula? Kau prefer yang mana? Aku nak cakap pun nak cakap semua. So basically apa yang awak cakap tu samalah. Aku pun sama macam awak. Aku lebih prefer series. Benda sebab satu, bila movie kau ada dalam 1 jam setengah atau ke 2 jam untuk nak menceritakan karakter tu kadang-kadang jadi rushing. Betul. Jadi rushing pun satu, ataupun dia akan jadi movie tu akan jadi drag. Okay, movie bisa movie yang first tu hanya untuk ceritakan karakter saja. Takut jadi macam tu. Okay. So bila series ni kau tak mengejar. Boleh chat boleh? Okay. Kau dah habis dah? Dah point dah? Apa yang aku bagi kau cerita lah. Okay. Satu soalan lagi pendapat korang pula mengenai series yang dibuat ke movie. Contoh? Ataupun movie dibuat ke series. Okay, series dibuat ke movie macam Mael Toti. Aku lebih, kalau tanya cerita, aku lebih prefer series. Get over lah please. Aku lebih prefer series ke movie. Okay, series apa yang ke movie yang famous? Tapi kalau tanya aku, kau takkan tengok. Cerita apa?
One Piece. Aku tengok tu tapi aku dah terlepas banyak sebab Tengok. aku Maksud dia, tengok One Piece tapi aku dah Tahu. terkejar dah. Kadang-kadang ada movie macam One Piece, ada movie kenapa yang dia buat benda daripada series tu ada dia ambil ke movie. Sebab part tu dia tak masukkan dekat series. So dia ceritakan movie saja. Sebab dia nak ceritakan series tu ada jalan cerita dia. Tapi dalam cerita tu ada satu simpang ke sikit. Simpang tu yang dia buat movie. Anime memang tak boleh lawan lah sebab memang kalau dia buat anime bagus, Dia sebagai penyambung. movie dia pun kau-kau bagus. Anime. Sekejap. Okay, itu kat anime lah. Anime betul juga. Kalau movie yang macam yang ada lah. Yang live action punya. Daripada drama bersiri diorang pergi ke movie. Kau rasa apa yang bagus? Apa yang ada lah? Contoh. Bleach daripada siri ke live action movie Bleach. Tak, bukan anime. Bukan anime. Okay. Apa yang ada? Okay. Come again. Daripada series pergi ke movie. Pendapat kau macam mana pula? Okay. Oh ni lah Nur yang bukan Nur ke apa yang ombak kasih ombak apa? Ombak rindu. Aku tak dapat fikir. Aku dapat fikir tu je. Jangan kau sebut Mama itu. Okay. Daripada siri pergi ke movie. Saya fikir je. Ada tak? Macam tak ada lah. Susah. Tapi kalau movie ke series banyak. Dia ada tapi dia susah jumpalah. Dia tak banyak. Dia kebanyakan anime je. Banyakkan kartun. Tapi kalau daripada movie ke series ada je. Salah satu memang Mamat Khalid lah. Mamat Khalid, lepas tu Avengers semua lah. Macam WandaVision tu salah satu lah. Avengers, WandaVision, yes. Sebab kadang-kadang aku tak kenapa diorang daripada movie ke series. Kadang ada karakter yang diorang tak boleh nak tonjolkan. Itu dia buat series. Okay. Faham. Tapi boleh buat spin-off movie macam Solo Star Wars. Agent of S.H.I.E.L.D. tu lah. Agent of S.H.I.E.L.D. Buat cerita pasal Agent of S.H.I.E.L.D. Lepas tu Iron Fist. Itulah movie yang pergi ke series. Itulah David Avengers. Dia buat series. Sekejap. Tak, itu pecahan tau. Itu kan pecahan. aku nak pecahan. Itu bukan series ke movie 100%. Dia masuk. Macam contoh Avenger, dia kena dengan Agent of S.H.I.E.L.D. sebab dia ada dalam kata cerita kira apa yang berlaku dekat S.H.I.E.L.D. saja. Bukan Ya. Itu movie ke series. Main character. Aku sendiri confused. Patut itu series ke movie. Movie ke series. Yeah. Series ke movie macam Friends. Sekejap. Friends tak ada. Friends terlalu lama. Dia sebenarnya series, kau tak boleh nak buat movie. Malcolm in the Middle. Oh. Kau nak rapping semua benda. Wait. Dalam satu durasi. Ada. Apa dia? Tak tahu korang tengok ke tak. Breaking Bad pergi ke El Camino. Yes. Ramai tak suka El Camino. Bagi aku El Camino adalah Dah sampai kau punya belakang tak suka. Bambang je. El Camino orang kata tak suka sebab macam dragging. Bagi aku cerita tu bagus sebab dia menutup keseluruhan cerita Breaking Bad. Macam mana Jesse yang watak budak lelaki tu lari, hidup dia lari selepas Walter White mati. Bagi aku Breaking Bad adalah salah satu series yang bagi aku memang terbaik dan juga best, dan juga character development, dia punya emotion semua yang ditunjukkan dalam filem tu memang best. Dalam series tu memang best. So bila pergi dekat El Camino, aku rasa macam dia dah tutup satu arc. Okay, inilah cerita dia dah complete. Macam dia dah faham. Dia dah complete. Maksud dia ada benda yang dia nak ceritakan lah. Tapi dalam masa jangka pendek lah. So dia buat movies. Tapi movie ke series dah banyak. Apa dia? Tapi sebenarnya puas ke daripada series ke movie sebenarnya? Bagi aku, okay, itu part yang tricky sebenarnya. Sebab bila orang buat movie buat series pergi ke movie, kadang-kadang ending movie tu tak bagus. Tu yang jadi bahayanya. Tapi anime dah buktikan benda tu jadi. So, maksudnya kalau dia orang buat movie, dia kena ambil daripada anime style. Dia kena menyimpang sikit daripada yang cerita yang dalam series tu. Ataupun buat macam Breaking Bad, buat penutup. Jangan buat filem di tengah-tengah series. Buat filem di akhir series tu. Ataupun dia nak buat juga, dia buat spin-off salah satu watak dalam cerita series tu, baru boleh buat. Jangan dia buat cerita sama macam dalam series. Nanti orang tak nak tengok sebab orang dah tahu apa akan jadi. Tapi movie ke
Maksudnya better dia kalau series ke movie ni biar movie tu sebagai penutup dia lah. Yes, itu bagi aku lah itu yang kepada bagus. penutup kepada persoalan yang orang tercari lah. Yes. Macam anime betul. Korang bagi contoh yang bagus pasal anime. Macam lebar lah. Yeah. So, okay, aku nak tanya korang series. Apa dia tadi? Cakap apa? Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Movie dia Mugen Train tu adalah penutup untuk season 1 dan pembukaan untuk season 2. Yes, betul. Betul. Dia bridge dia untuk pergi ke second season. Syok. Itulah Movie tu, ada satu movie tu dia akan ceritakan why Rengoku macam ni. Dia akan cerita Tanjiro. Spoiler. Aku tak tengok lagi. Aku dah list kalau aku Netflix, aku tak tengok lagi dah cerita tu. Aku nampak Demon Slayer, cerita best. Right. Nak tengok bila? Tanjiro punya asal usul kat season 1 dah cerita tau. Cerita apa? Jangan beritahu. Cerita apa? Spoiler. Cerita apa? Demon Slayer tu lah. Sebanyak aku tak tengok dari awal lagi pun. Aku tengok klip dekat internet. Kau kena tengok dia punya series, baru kau akan faham movie dia. Yelah, aku tengok series dia lah, bukan movie dia pun. Kau dah tengok belum? Aku tengok klip kat internet. Tak, dia wishlist lagi. Wishlist. Aku tengok klip kat internet, lepas tu aku dah list dekat Netflix tapi aku tak tengok lagi. Attack on the Titan pun aku tak tengok tak habis lagi. Apa benda kau tengok Netflix yang top punya anime tu, yang orang banyak cerita tu, itu anime yang top world lah. Contohnya Demon Slayer, Attack on Titan, itu memang anime yang world lah. Sekarang Netflix pun One Piece dah masuk tau. Tahu, tapi itu yang latest ke atau yang start daripada lama punya? Daripada awal lah. Daripada awal lah. Banyak sangat tu. Dia macam Detektif Conan tau. Daripada lukisan buruk. Daripada lukisan buruk sampai lukisan cantik. Aku suka. Masalahnya terlampau banyak. Kau tahu tak? Macam Detektif Conan. Budak tak besar lagi budak tu. Kecil macam tu je. Bila nak habisnya? Tapi aku suka. Lepas tu cerita One Piece. One Piece sampai sekarang okey lah. Mungkin korang punya suggestion bagus, aku akan tengok balik One Piece. Dia dah ada Netflix juga okey lah. Tapi in conclusion bagi aku betul Netflix pula anime punya story bila dia buat pergi ke movie memang jadilah, memang tak pernah mengecewakan dia punya. Siapa kata jadi? Dia tak jadi ke? Siapa kata jadi? Naruto. Bleach? Filem tak bukan. Okay, filem live action. Live action ni atau movie anime dia? Prince of Tennis. Itu buat live kan? Itu live kan? Death Note. Ya, tapi di movie dia still lagi under movie. Death Note okey apa movie dia? Lepas tu Death Note dia macam mana? Yang version orang putih tak sedap. Aku cakap. Yang version memang putih tak okay. betul. Even aku respect William Dafoe jadi apa tu? Ryuk kan? Jadi apa Ghost tu kan. Tapi itulah sorry to say lah. Sorry to say lah, Japanese movie kalau Hollywood nak bawa watak orang, sorry lah, dia akan jadi sangat flop lah. Contoh Dragon Ball Evolution. Dragon Ball paling bodoh sekali lah. Paling bangang. Awal-awal kau nampak Goku tu tak macam Goku. Serius. Lepas tu jalan cerita dia tu mengarut. Aku nak third tau. Nanti banyak bibit tau. Mengarut. Dragon Ball. Sampai dia buat apa Goku jadi budak college kan, macam budak high school. Budak college. Lepas tu ada masalah. Bulma pula bercinta. Bundek. Kan dah keluar. Aku tak tengok habis tau. Aku tak tengok pun. Tapi itu boleh jadikan salah satu B-flop tau. Yes. Negatif 5. Okey itu 5. Tak, CG dia boleh layan. Masalah dalam cerita tu. Dekat negatif 5 sebab aku kita support dia punya CGI dia lah. Aku tak faham kenapa dia orang nak bucitkan cerita anime. Senang negatif 9 lah senang. Itu antara filem yang kita benci. Orang tahu diorang punya CGI gempar. So diorang nak try CGI tu boleh capture tak dengan diorang punya kelainan. Tapi kenapa mesti tukar dia punya story arc dia sampai watak pun berubah? Sebab dia tahu orang nak tengok.
Pandai. Lepas tu orang tak nak tengok dah. Lepas tu baru rugi. So sebenarnya diorang ni try and error. Tiba-tiba mana tahu yang dia buat tu diterima, diorang untung. Tapi risky serius tau. Diorang dah tahu fanbase diorang besar, giant. Fanbase diorang memang huge tau. Kenapa diorang masih lagi ambil risiko macam tu? Patut tu sekarang tu yang sekarang Godzilla diorang tak berani nak tukar. Ingat tak first Godzilla US buat? Godzilla biawak tu. Yes. Even though cerita tu best bagi aku, cerita tu best. Tapi if it stand alone on Godzilla US punya, aku suka. Tapi kalau ikut arc story daripada Godzilla Jepun punya, memang tak patut lah. Kenapa bentuk macam biawak? Itu lah sebabnya. So diorang learn from the lesson. Godzilla yang sekarang ni bagi aku okay. Dia dah follow yang original punya jalan cerita. Yes. Jealous aku. Itu yang nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2. Nice. So, okay, aku nak tanya korang pula. Series mana selain anime aku tahu anime banyak banyak power. So kita tepikan. So anime topik dia luas. Series yang mana korang rasa korang suka? Ataupun trilogi mana korang rasa yang terbaik? Serius ke komedi ke Kalau apa ke? Tak kira. Kalau tanya aku, Tak kira. aku berulang kali tengok lah. Yang aku lah berulang kali tengok The Big Bang Theory lah. Apa dia? Big Bang Theory. Big Bang Theory. Itu komedi lah. Kalau action series, Sampai sekarang. itu top 1 kau lah kira. Gitu kau punya top 1. Series aku tak ada yang aku layan, tapi kalau betul series yang beri impak pada aku, series tu Game of Thrones lah. Okay. Game of Thrones dia punya development cerita karakter dia sangat kuat lah. Tapi macam Kau tak kecewa ke ending dia? Tapi dia flaw. Kecewa. Macam rushing kan? Memang aku kecewa, tapi aku tak boleh hindarkan 1 sampai 7 tu. Yes, betul. Tak Sebab boleh dia nak boleh lupa yang 1 sebab 8 tu pun kita tahu sebab dia orang terlalu rushing and dia orang sendiri mengakui benda tu. Dia paksa George R.R. Martin ni kot suruh finish the book. Buku yang untuk season 8 untuk ending mana tak siap bagi. Yelah. Patut lah pun. Kau tengok Game of Thrones tu, ending tu rupanya cerita pasal adik dia tu. Apa? Bran the broken jadi king of the blah 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 Seven Kingdom kalau padahal yang cerita punya apa Snow White apa nama dia, aku lupa nama dia. Jon Snow. Jon Snow. Susah payah daripada awal sampai akhir. Alah adik. Macam simple sangat dia punya ending. Adik dia dapat power tu untuk apa sebenarnya? Itulah lepas tu jadi dapat tata. Itu je. Aku expect dia nak tahu adik dapat power untuk dapat tahu origin sebenar the orang kata the true heir of throne now, the Iron Throne. Yes, betul. Sebab Raja Zombie tu aku ingat yang King of Zombie tu, yang Ice Zombie tu yang the true heir of Iron Throne. Aku ingat hari tu, tapi bila fuck. Memang season 8 tu sangat-sangat fucked up. Ramai gila sikit hati kan. Sila beat. Tak boleh dah terlepas tak apa. Menaikkan nama je. Tak betul. Aku boleh cakap kan season 8 tu memang fans anggap memang takkan ada lah sebenarnya. Itulah sayang. Aku akan tengok season 1 sampai season 7 je. Season 8 aku takkan tengok. Biasanya kalau series dia ada 2 kan. Komedi dengan komedi series ataupun yang action thriller series ataupun series kan. So macam tadi macam art Game of Thrones dengan Big Bang Theory. Kau awak letak 2 ni lah yang series punya dengan okay, bagi aku komedi. favorite aku 3 lah. Game of Thrones 1. How I Met Your Mother 1. And Friends. The old time best Friends. Okay. Here's my take out about Friends. Okay. Friends, ada satu podcast ni cerita pasal Friends ni mengarut. Sebab apa? Dia orang live dekat New York. New York ni berbilang bangsa. Tapi dia gambarkan dalam New York tu semua white colour punya people saja. Itu satu lah. Betul. Sebab aku pun layan Friends juga. Yang kedua, rumah yang duduk tu terlampau besar untuk orang yang duduk dekat New York. Sebab kalau rumah yang tu, kan dia orang cerita kan dia orang struggle nak cari kerja, kadang tak ada kerja, kadang-kadang dia orang jobless kan. Tapi rumah yang dia orang duduk tu macam dia orang can afford untuk duduk rumah tu. Rumah tu yang dia orang duduk tu macam
Kalau ikutkan dekat New York, rumah tu boleh capai sampai dalam over 1000 USD per month. Tapi orang boleh duduk situ macam tak ada masalah nak bayar sewa rumah. Tapi kau kena ingat, rumah yang Monica duduk itu adalah rumah Bapak dia. nenek diorang, tinggalan nenek diorang. Oh tu Monica punya rumah, bukan Rachel punya. Bukan. Siapa yang bapak dia kaya? Rachel. Oh okey. Rachel yang kaya. Monica dengan Ross, rumah tu, apartment yang dia duduk tu adalah rumah tinggalan nenek dia. Kamu tak silap kalau kau tengok balik. Okay. Yang Joey dengan Chandler seorang pekerja, dia kerja yang berkaitan numbers tau. Even sampai sekarang pun aku tak boleh nak tahu dia punya kerja sebenar dia. Tapi gaji dia sangat-sangat besar. Sampai dia boleh tanggung Joey masa Joey tak ada job. Oh ada aku ingat. Kan? Dan Joey seorang pelakon yang soap opera yang sangat berjaya. Kau ingat ada satu episod yang dia berlakon kan, dia kan berlakon dalam satu tele dalam cerita tu kan, dalam Friends tu kan. Dia bertukar otak. Yep. Itu kelakar. Days of Tomorrow. Days of Tomorrow. Itu cerita tu yang buat dia bagi aku. Kan dia diberhentikan watak dia. Lepas tu dia buat dikembalikan melalui soap opera tu yang tertukar otak tu. Oh ya ke? Lepas tu aku Joey ada dia punya stand alone series sendiri kan. Dia ada stand alone sitcom tapi flop. Okey apa bagi aku. Okey macam asal flop pula. Kelakar juga cerita dia. Sangat flop sebab Joey dia punya string dia bukan stand alone punya tau. Dia kena ada watak-watak yang sampingan yang supporting dia. Dia adalah supporter. Tapi bagi aku okey lah. Make sense lah sebab apa dia flop, sebab dia ada kekurangan kan, certain part dia kurang untuk dia nak execute. Sebab orang tak boleh get over Friends lagi tau masa keluar dia punya sitcom Joey tu. Okay, tadi pasal sitcom. Okay, itu tadi kau cakap apa? Game of Thrones, How I Met Your Mother dengan Friends. Okay, aku punya pula aku cakap 3 ke 2 lah. Okey lah, aku sekarang ni letak sekejap. Aku nak fikir, aku nak filter dulu. Nak filter dulu mana yang terbaik. Okey lah, aku letak 3 lah. Tapi satu sitcom, 2 series. Letak je. Sitcom yang bagi aku sekarang favourite aku paling terbaik Brooklyn Nine-Nine. Tahu kan cerita polis tu kan? Memang best. Amy Santiago dengan Jack Trota tu. Terry Crews. Lepas tu series yang 2, Peaky Blinders. God damn good. Okay. House MD. Oh, Peaky Blinders lah. Aku lupa Peaky Blinders. Yes. House MD. First series yang aku layan House MD. House MD. Cerita pasal doktor yang dia punya tongkat tu. Oh, Dr. House. Dr. House. Gregory House. Yep. Yang dia bergantung pada aspirin. Vicodin. Dia makan Vicodin, painkiller. Sebab dia ada sakit kaki. Bila aku insiden itu, aku fikir, macam House lah ni. Kalau kaki aku tak elok, aku akan makan Vicodin banyak kali. Which is cerita tu best. Vicodin terlampau kuat kot sebenarnya. Kalau reality, Vicodin terlampau kuat kot dia punya ubat dia tu. Sebab dia painkiller yang paling kuat, tak silap aku. First series aku tengok adalah My House MD. Even sekarang, kalau aku nak tengok lagi, aku tak bosan. Sebab cerita dia, macam cakap sebab dia medical punya, banyak medical terms kan. Even though cerita dia tak accurate dengan real punya medical, tapi bila kau tengok banyak kali, kau akan cepat faham tau. Maksud aku dari masa ke masa, bila kau dah develop kau punya consciousness, kau punya pengetahuan kau, bila kau dah makin berusia kan, bila kau tengok setahun sekali, which is sekarang aku buat, kau akan dapat tangkap tau apa benda dia cakap tau. Macam lupus, sakit ni sakit apa kan, kau akan dapat tahu, kau akan faham tentang sesuatu penyakit yang dia cakap tu. And then of course lah dia tak accurate, tapi kau learn something daripada cerita tu tau. And then kedua, House MD ni jalan cerita dia dan character development ni aku suka. Macam mana House MD daripada doktor yang kerek nak mampus, which is sebenarnya kalau kat dulu dia dah kena pecat dah, dia kena tarik lesen ni sebagai doktor, sampai dia kena masuk hospital psychiatrist tu sebab dia terlampau banyak makan dia addicted dengan dia punya Vicodin tu kan. Sampai at the end dia sanggup korbankan career dia semata dia nak, ni spoiler sikit lah pada yang tak tengok. At the end of the story, cerita dia korbankan dia punya career semata dia nak spend time dengan kawan dia yang ada cancer, terminal cancer.
So bagi aku cerita dia best lah sebab dia ada humor, dia ada serius, dia ada dia ada sedih, dia ada, bagi aku cerita dia banyak merangkumi segala aspek dalam satu series yang aku nak. House MD. Faham. And then Peaky Blinders sebab dia gangster. So how about movie pula? Kalau korang nak elaborate sikit lah trilogy movie yang kau rasa terbaik. Selain Avenger, tolong lah. Avenger macam bagi aku overhype sangat sebenarnya. Sorry gang. Bagi aku, bagi aku Avenger is benda yang sorry to Avenger fan, it's a popcorn movie bagi aku. Orang kata boleh Ada geng. rewatchable. Yalah, sama Boleh lah, rewatchable tapi untuk mengatakan itu antara filem yang sangat-sangat best bagi aku tak lah. Epic, mungkin maybe epic. Epic boleh lah. Tapi epic yang tak bertahan lama. Bagi aku lagi epic Lord of the Ring. Lord of the Ring lagi epic. I'm sorry Avenger fan, I'm sorry. Sorry sebab ini my opinion lah. Demo tak kena bare. Bagi aku filem yang antara yang aku rasa terbaik lah. Trilogy lah. Luar negara lah. Trilogy. Macam mana cakap? Dia single kalau 300 satu, itu adalah movie yang bagi aku sangat-sangat best. Pick one tak. Trilogy. Alamak. Just pick one movie trilogy. Trilogy. Sebab 300 pun ada 2 je kan? Tak itu, boleh dikatakan trilogy je. Duology. Yang macam Trilogy. Okay, kau fikir dulu. Bagi aku yang trilogy terbaik. Tak. Trilogy terbaik bagi aku. Mula aku fikir The Lord of the Ring, tapi The Lord of the Ring banyak expansion. Kita cakap stand alone trilogy Back to the Future. Okay. Bagi aku tu trilogy terbaik bagi aku. Sebab dia original and then memorable sampai sekarang. Siapa yang tak nak ada kereta boleh pergi zaman dahulu, tengok family kau dulu, yang kereta boleh speed sampai macam tu, lepas tu kau which is sampai sekarang aku rasa macam cool tau cerita tu tau, Back to the Future. Sebab cerita tu pada zaman tu memang agak ni lah kan. Even sekarang pun benda tu macam cool. Aku baru ni tengok cerita tu. Bapak kan. Yes. Even sekarang aku tengok pun macam okay, make sense. Even yang scene masa dia boleh layan kan. Dia boleh layan. Okay, Wak, dah dapat. Lord of the Rings aku tak layan sebab tak boleh nak ni. Tapi kalau tanya aku, pada aku punya yang apa aku tengok lah, yang aku suka sampai sekarang pun aku masih layan, Star Wars je lah. Star Wars mula trilogi yang baik, tapi sebab dia ada expansion kan, nanti yang aku nak sebut trilogi pun susah juga. Sebab aku daripada dulu aku layan je. Sebab itu je yang trilogi yang aku terlayan. Sebab Marvel pun aku tak layan sebab basically aku sebenarnya dah bila keluar Marvel movie yang baru, aku tak excited sebab aku dah tahu dah komedi dia macam mana. Dan yang jadi tu pun macam dah boleh expect. Walaupun kadang tak kena dengan apa kita punya expect, tapi dah boleh agak. Tak ada benda. Aku rasa so far Star Wars je lah. Okay. Kalau betul-betul trilogi yang aku tengok lah, yang aku follow. Tu je lah. Wah, apa kau punya pilihan movie? Trilogi terbaik. Just pick one, bro. Spider-Man kot. Tobey Maguire. Okay, make sense. Okay. Bukan Tom Holland. Bukan Tom Holland, Tobey Maguire. No, I'm not Tom Holland fan. I'm Tobey Maguire. Acceptable lah. Sorry guys. Okay, acceptable. Okay, Avengers. Bukan. Masa tu bukan Avengers lagi. So, okay, kita balik pada isu yang itu. Okay. Ad, kau pilih mana? Series atau movie? Series. Confirm series lah. Wah? Series. Alright, nampaknya kita sepakat lagi sekali. Aku pun pilih series. Sebab bagi aku series, bila kita cakap dari segi longevity, lepas tu harapan untuk cerita tu bagus, amat tinggi lah berbanding movie. Movie bila macam awak cakap, bila masuk movie kedua kadang sequel dia dah down. Even kadang at least kalau movie prequel dengan sequel jadi trilogi juga ke? Sama juga kan, macam kayak gangster tu. Dia trilogi juga. Trilogi juga kan. Cuma membezakan cara dia je lah. Cara je lah. Oh macam ni Wonder Woman. Bila Wonder Woman 84 tu jadi macam flop lah.
Oh jangan weh, Wonder Woman banyak orang follower tau. Kau jangan macam-macam tau. Tapi cerita tak habis. Aku Wonder Woman baru kau tengok lagi. Aku cakap yang baru punya lah. Tapi kadang-kadang orang Review banyak cakap ke tak flop. bagus? Kadang-kadang sebab view aku suka layan je. Kadang-kadang orang terflop. Dia Aku sebenarnya layan je. kebanyakan orang cakap benda ni flop untuk buatkan aku lagi eager nak tengok. Betul. Sebab aku buat flop. Badang apa yang tak best lah. Dia tengok juga badang. Aku kadang-kadang benda yang Apa flop badang kena- takut air? Kau bayangkan badang takut air. Kelemahan dia air. Tak, aku tak Kalau suka. dia kata Eh. kelemahan dia muntah ke apa ke boleh lah. Baik, dan cerita tu badan tu student college kan? Kan? Asal member aku tak suka asal member dia tu ketua. Tak kena langsung. Tak, dia macam ni tau. Dia uji bakat dia atas dasar macam kita kat kolej. Kau boleh tak jadi yang pelakon aku? Ah, Kau kau boleh tak macam jadi tu. pelakon aku? Ya, dia macam tu tau. Dia tak ada actual audition yang memerlukan satu professional decision tau. Dia just ambil lah main sini, main sini. Kau yang duduk. Dia benda yang duduk benda atas senang je jamban. Wak. Duduk atas jamban tu main sini lah tengok. Kau kata movie shot sendiri. Lagi satu funder Ada dia du- kan dah tak boleh kan. Ada duit buatlah. Yelah. Sebab satu lagi masa tu Razak Maiden, Prof Razak Maiden buat cerita tu sebab masa tu tengah naik apa Ali Shukri kan, Dato' Ali Shukri tengah naik. So why not ambil dia berlakon. Which bagi aku tak pernah sabar lah. Kenapa kau nak ambil dia jadi watak badang? Macam kau dah rosakkan nama badang tu sekarang tau. Tak, aku kadang-kadang orang Bukan kadang-kadang macam kau nak bawa cerita badang. kau janganlah terlalu nak mengikut macam mitos yang kita ada nak guna daripada buluh apa benda lahir bagai. Aku ingat aku ambil terlupa pasal benda tu. Tak dia. Dia ingat apa Jepun. Dia Princess Kaguya. Dia ingat kita ni apa tau. Kita ni walaupun cerita kita tu banyak tapi cerita tu adalah nampak orang kata real sikit. Janganlah sampai terlalu mistik sangat. Kadang-kadang Kita tak handsome je tau. Kita tapi tak bodoh tau. Betul. Bukan kita tak bodoh. Kita ada bodoh kita tapi bodoh kita tak Tapi tunjuk lah. bodoh Sebab kita tak bodoh kita bodoh untuk tu. kita. Tak tunjuk kat orang. Bodoh kita ni kita simpan untuk hari tua ni. Bodoh jangan tunjuk. Sebab kalau tunjuk bodoh memang bodoh. Tu lah, bodoh. Dia ingat dia tunjuk bodoh dia tu. Bodoh dia boleh habis 7 keturunan. So, lepas 7 keturunan tak bodoh lah. Mana ada tunjuk bodoh boleh dipandai. Dah tunjuk bodoh mana ada orang boleh pandai. Bodoh tu. Nak jadi pandai pun kena bodoh. Tapi betul lah Cat. Sorry. Betul Cat. Muka kau nampak naik macam merah. Merah. Pasal aku nak tunjuk Kenapa pasal mabuk ni, aku Ad? perasan. Pakai Bukan. Daripada ubat Kau kan. something Ubat ni allergy kencing aku ke jadi apa? merah. Darah. Kencing. Lepas tu dia Buat apa tu? doktor tu dia cakap kemungkinan ada percentage orang kerana berpeluh dia akan jadi merah dia akan jadi merah peluh dia. Mungkin benda ni efek kat aku punya muka. Sebab muka kita kan selalu berpeluh semua kan. So tu semalam Tapi kau Efek lah. Kau okey Kau tak? okey tak? okey, tapi kadang aku mabuk ubat lah. Kadang ni kena makan sebiji 2 kali sehari. Ini 3 biji sehari. Bukan promo ubat Total apa total? Satu hari 8 biji kena makan. Ini ubat ni 2 kali. Aku lagi menang. Berapa? 15 biji. Okey. Aku tak sanggup. Aku dengar aku tak sanggup buat 8 biji ni aku tak sanggup. Aku dah terlepas banyak kali aku lepas. Aku makan sekarang ni 2 kali. Patutnya 3 kali. 2. Kadang aku terlepas 1. Tangkap. Terima kasih buat atas nasihat. Anyway guys, kita dah sepakat. Maksudnya semua kita bersetuju dan sepakat bahawa series adalah yang kami prefer, yang terbaik. So guys, terima kasih. Kita akan berjumpa selepas ini. Next content.